Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datu Yang Dipertua, terima kasih atas peluang yang diberikan kepada saya bagi membahas budget 2026 yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Tambun pada Jumat yang lepas di Dewan Yang Mulia ini. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Kerajaan Madani atas usaha kerajaan dalam menyusun budget 2026 demi untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tema belanjawan Madani keempat, belanjawan rakyat adalah amat sesuai buat rakyat Parlemen Kota Marudu yang masih memerlukan perhatian daripada kerajaan supaya dapat menikmati kemajuan yang lebih mempan sama seperti daerah-daerah yang lain di Malaysia. Datu Yang Dipertua, suka saya ingin memetik kata-kata Yang Berhormat Tambun semasa pembentangan budget Jumaat yang lepas. Kerangka besar ekonomi Madani adalah untuk rakyat, memastikan kita mempunyai kemampuan menyediakan kemudahan untuk rakyat, mencipta pekerjaan, menjana pendapatan, dan meringankan kos sara hidup rakyat. Saya menyokong penuh kenyataan ini dan berharap ianya dapat direalisasikan di Sabah, khususnya di kawasan saya, di kawasan Kota Marudu. Seperti mana yang telah saya ulang berkali-kali di Dewan Yang Mulia ini, Kota Marudu masih lagi memerlukan perhatian khusus daripada Kerajaan Madani. Masih banyak keperluan asas yang perlu disediakan dan diturunkan kepada rakyat Kota Marudu, serta masih banyak penambahbaikan yang perlu diutamakan dalam usaha untuk mensejahterakan kehidupan rakyat Kota Marudu supaya ianya selaras dengan kemajuan kawasan-kawasan yang lain dalam negara kita. Datu Yang Dipertua, Kota Marudu memohon kepada Kerajaan Madani agar peruntukan projek asas prasarana desa sebanyak 3.3 bilion yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Tambun dapat mengutamakan kawasan-kawasan di negeri Sabah, khususnya di Parlimen Kota Marudu yang masih jauh tertinggal di belakang. Masih banyak jalan-jalan yang perlu dibaik pulih dan diselenggara. Masih banyak jembatan yang perlu dinaik taraf, diperbaiki, dan banyak kawasan luar bandar di Pekan Kota Marudu masih belum menikmati keperluan asas bekalan air bersih dan juga bekalan elektrik. Saya ingin menekankan pentingnya keperluan pembangunan infrastruktur yang mengeluarkan daerah saya daripada belenggu kemiskinan. Peruntukan untuk pembangunan jalan raya, pengangkutan awam, dan utility asas adalah penting untuk menyokong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ini adalah perkara asas dan dasar kepada kesejahteraan rakyat yang sebenar. Datu Yang Dipertua, bagi daerah Kota Marudu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Madani yang telah menyelesaikan pembinaan beberapa batang jalan di kawasan Kota Marudu sepanjang Yang Berhormat Perdana Menteri memimpin negara ini. Dan melalui budget kali ini, saya memohon untuk lebih banyak peruntukan pembangunan infrastruktur jalan raya dapat disediakan kepada rakyat Kota Marudu. Saya merayu kepada Kerajaan Madani agar kampung-kampung yang belum ada jaringan jalan raya yang sempurna seperti Kampung Garung, Kampung Beni Sulang, Kampung Secogon Mogis, dan Paliu dapat dibina ke jalan gravel. Manakala jalan-jalan utama desa yang tidak ubah seperti Kubang Kerbau waktu musim tengkujuh dapat dinaik taraf secara berperingkat ke jalan berturap. Antara jalan tersebut adalah Jalan Gomon, Jalan Nerasen, Jalan Muhang, Jalan Bingolon, Jalan Nerandang, Jalan Rampai di kawasan Matunggung. Manakala kawasan Kota Marudu, Jalan Melangkap, Tagibang, Jalan Membangan, Jalan Kuromoko, dan banyak lagi yang tidak sempat saya sebut pada hari ini. Selaku wakil rakyat daripada negeri Sabah, saya juga ingin mohon supaya Sabah, khususnya Kota Marudu, tidak tercicir daripada peruntukan 2.5 bilion yang diumumkan Yang Berhormat Tambun untuk selenggara jalan persekutuan, termasuk menurap jalan berlubang, memasang lampu jalan di kawasan yang berisiko, serta memasang papan tanda keselamatan jalan raya. Keadaan jalan yang tidak selamat seringkali mengundang bahaya kepada pengguna dan merupakan perangkap maut kepada mereka. Dengan keprihatinan kerajaan dalam melaksanakan langkah-langkah keselamatan yang perlu, perkara ini dapat mengelakkan dan keselamatan rakyat terjamin. Datu Yang Dipertua, kita semua sadar bahwa pendidikan adalah kunci kepada masa depan negara. Anak-anak merupakan simpanan tetap modal insan negara yang akan menentukan masa depan negara Malaysia yang lebih maju dan berdaya saing. Oleh itu, saya menyokong penuh pengumuman peruntukan yang lebih besar untuk sektor pendidikan yang oleh Yang Berhormat Tambun, termasuk penambahbaikan infrastruktur sekolah dan juga latihan guru. Selaku wakil kepada suara Kota Marudu, saya mohon agar Kota Marudu juga tidak ketinggalan dalam jumlah pembagian peruntukan. Terdapat banyak-banyak sekolah di daerah Kota Marudu yang masih memerlukan selenggara dan penambahbaikan supaya sesi pengajaran dan pembelajaran lebih kondusif dapat diwujudkan
buat anak-anak sekolah di kawasan luar bandar. Saya juga mengulangi keperluan untuk mewujudkan SMK Marak-Parak yang pada dasarnya telah diluluskan oleh kerajaan. Perlu disenaraikan perancangan pemilihan sekolah yang telah diumumkan dalam belanjawan yang diumumkan. Sebagai tambahan, saya juga mohon kepada Kerajaan Madani meneliti keperluan bagi bangunan pejabat pendidikan daerah Kota Marudu yang tidak lagi dapat menampung keperluan semasa pendidikan di daerah Kota Marudu. Saya dimaklumkan bahwa keputusan untuk mengambil alih sebuah bangunan di Kota Marudu telah dimuktamadkan dan mendapat kelulusan, tetapi masih lagi menunggu bajet keuangan untuk pengambil alihan. Saya berharap pada bajet sebanyak 66.2 bilion yang diumumkan bagi Kementerian Pendidikan agar dapat memasukkan peruntukan pengambil alihan bangunan PPD yang baru di Kota Marudu. Datu Yang Dipertua, selain daripada memastikan prasarana sekolah yang baik dan selesa, keselamatan pelajar juga diutamakan. Sejak akhir-akhir ini banyak kejadian buli dan kes-kes jenayah yang terpapar dalam media sosial yang melibatkan pelajar-pelajar, murid-murid yang berlaku di kawasan sekolah. Baru-baru ini saya dikunjungi oleh Persatuan Guru-Guru Besar yang mana amat bimbang dengan perkara yang berlaku dalam keadaan semasa ini. Mereka mencadangkan agar kerajaan dapat mempertimbangkan peruntukan dalam belanjawan ini untuk memasang CCTV di kawasan sekolah dan juga bilik darjah di seluruh negara. Ini penting untuk mengenal pasti setiap insiden yang berlaku, punca dan pelaku dapat dikenal pasti, juga menghalang pelaku buli takut untuk melakukan rancangannya dengan adanya CCTV di setiap penjuru sekolah. Dalam masa yang sama, ini akan dapat mengembalikan keyakinan ibu bapa dan rakyat secara keseluruhan akan keselamatan anak-anak mereka di kawasan sekolah. Datu Yang Dipertua, selain daripada pendidikan, aspek kesehatan juga harus diberikan perhatian. Dengan peruntukan yang lebih untuk sektor kesehatan, kita dapat memastikan bahwa semua rakyat, terutamanya yang kurang berkemampuan, mempunyai akses kepada perkhidmatan kesehatan yang berkualiti. Sesuai dengan pengumuman bajet 2026, saya berharap agar peruntukan 46.5 bilion untuk Kementerian Kesehatan juga akan dapat disalurkan untuk menjadikan dan menjayakan perancangan hospital Kota Marudu sebagai klaster kesehatan bagi pantai barat utara Sabah sesuai dengan pihak Kementerian Kesehatan. Saya mengharapkan prasarana kesehatan awam di Kota Marudu akan ditingkatkan. Begitu juga wad hospital Kota Marudu perlu dinaik taraf dan peralatan hospital yang lapuk di hospital ini akan diganti dengan peralatan canggih dan baru. Pada saya, ini adalah langkah penting untuk membina masyarakat yang sehat dan produktif. Saya juga menggesa Kementerian Kesehatan seperti yang telah diumumkan dalam Dewan Yang Mulia ini, bahwa peruntukan untuk pembinaan bangunan hospital tambahan Kota Marudu yang telah diluluskan agar pembinaan dapat dilaksanakan pada tahun 2026 ini, karena ianya merupakan yang amat mendesak bagi menjamin kesejahteraan rakyat Kota Marudu. Datu Yang Dipertua, bajet 2026 ini dari sudut ekonominya, saya juga ingin menekankan pentingnya sokongan kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS yang merupakan tulang belakang ekonomi daerah Kota Marudu. Melalui peruntukan 50 bilion yang diumumkan oleh Yang Berhormat Tambun, diharapkan dapat membantu insentif yang lebih baik dan akses kepada pembiayaan. Ini amat perlu bagi memastikan rakyat dapat bersaing dalam pasaran yang semakin mencabar. Saya memohon kerajaan agar Kota Marudu tidak ketinggalan dalam penyediaan insentif-insentif yang telah ditawarkan dalam PKS ini. Saya juga mohon pihak Kerajaan Madani bagi jumlah 25 bilion bentuk pinjaman mikro yang disediakan di bawah BSN dan juga Tekun. Saya mengharapkan semoga ianya tidak terlalu dirumitkan dan dipermudahkan bagi pemohon pemilik PKS, terutamanya yang berada di kawasan luar bandar seperti Kota Marudu, mendapat manfaat. Selain itu, saya juga ingin mohon kerajaan agar peruntukan yang diumumkan oleh Suruhanjaya Koperasi sebanyak 50 juta ringgit sebagai dana pembiayaan menyokong perusahaan badan-badan koperasi seluruh negara juga dapat diperluaskan di Kota Marudu bagi menyokong pertumbuhan ekonomi setempat yang lebih mampan. Berhubung peruntukan 20 juta yang telah diumumkan yang disediakan untuk menambah baik tapak dan juga ruang niaga dilengkapi kemudahan asas pada peniaga kecil tamu desa di Sabah dan juga Sarawak, saya mengucapkan tahniah kepada Yang Bertambun untuk insentif ini. Saya mengharapkan peruntukan ini dapat dinikmati oleh rakyat bagi tapak tamu mingguan Pekan Kota Marudu, Tandik dan juga Matunggung di Paliman saya. Selain itu, antara teras ekonomi Kota Marudu adalah pertanian. Saya mohon melalui peruntukan 2.62 bilion ringgit yang disediakan untuk pelbagai subsidi
dan bantuan kepada pesawat diharapkan agar Kota Marudu tidak terpinggir daripada bantuan kerajaan bagi membantu pesawat meningkatkan produktiviti bagi padi daerah Kota Marudu. Sebagai makluman Dewan Yang Mulia ini, seperti dalam perbahasan saya yang lepas, Kota Marudu mempunyai anggaran keluasan sawah terbiar 2.601 hektar. Melalui budget ini, saya ingin mencadangkan agar kawasan terbiar ini dapat dibaik pulih dan dibina semua keperluan prasarana asas bagi menjadikan kawasan Kota Marudu sebagai antara pengeluar padi negara bagi menyahut seruan Kerajaan Madani dalam memastikan keterjaminan dan kestabilan makanan negara yang selamat dan mencukupi. Saya juga tertarik dengan budget Tambun yang mengumumkan budget 55 juta bagi menyokong pengusaha buah-buahan tempatan. Saya berharap agar peruntukan ini juga dapat disalurkan ke daerah Kota Marudu bagi menyokong pengusaha buah-buahan tempatan. Tanaman nenas yang ada di Kota Marudu adalah berpotensi untuk dikembangkan dan menjadi produk penting yang akan dapat meningkatkan ekonomi rakyat Kota Marudu dengan bantuan daripada pihak kerajaan melalui budget 2026 ini. Datuk Yang Dipertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Tambun juga kerana telah memperkenalkan program insentif tanaman kelapa sawit bagi pekebun-pekebun kecil. Kota Marudu mohon agar program ini dapat diberikan keutamaan kepada pekebun-pekebun kecil di kawasan Kota Marudu bagi meningkatkan produktiviti dan ekonomi rakyat dengan kadar faedah pinjaman yang rendah daripada agrobank, yang mana ini akan dapat membantu meringankan beban bayaran untuk pinjaman tersebut. Datuk Yang Dipertua, dalam budget yang diumumkan berkenaan rakan muda yang diberi nafas baru supaya tidak tertumpuk pada mengisi masa lapang, tetapi wahana membentuk jati diri, menjauhkan belia daripada gejala yang merosakkan. Saya amat mengalu-alukan program rakan muda ini di kawasan Kota Marudu dan yakin dengan peruntukan yang disediakan sebanyak 40 juta ringgit, kita dapat mendekati belia dan di desa yang tercicir dan terpinggir daripada pendidikan dan juga pekerjaan. Seperti yang diumumkan, sebanyak 1 bilion ringgit disediakan bagi memperhebatkan ikhtiar madani untuk rakyat. Saya juga mohon agar Kota Marudu turut diberikan peluang pemberian peruntukan ini, terutamanya bagi golongan belia. Saya berharap sejati madani yang diperluaskan untuk melibatkan anak-anak muda, menambah pendapatan komuniti dalam bidang pertanian dan juga perniagaan akan dikenalkan pada belia dan juga Parlimen Kota Marudu. Datuk Yang Dipertua, untuk memperkasa TV di kawasan luar bandar seperti Kota Marudu dengan peruntukan yang besar dalam belanjawan yang dibentangkan, Kota Marudu mohon agar pusat giat mara Kota Marudu dapat diperkasakan, dinaik taraf bangunan dan dilengkapkan dengan kelengkapan bagi memastikan kualiti graduan dari pusat ini memenuhi keperluan pasaran semasa. Dalam masa yang sama, Kota Marudu juga memohon agar College Community Kota Marudu yang sekarang ini menyewa di bangunan kedai yang disahkan oleh pihak bomba bahwa bangunan tersebut tidak memenuhi piawai keselamatan dan pelajar berisiko bahaya seperti kebakaran, supaya kerajaan dapat menyegerakan pembinaan bangunan college yang baru. Ini amat penting bagi melancarkan college ini untuk melahirkan belia yang berkemahiran di bawah program TVET. Datuk Yang Dipertua, sebagai wakil daripada Sabah, saya diminta untuk mewakili mereka menyuarakan kepentingan wilayah Sabah yang pada saya selari dengan hasrat Yang Berhormat Tambun dalam Kerajaan Madani untuk melaksanakan perkara 112C yang terkandung dalam Malaysian Agreement 63. Perkara ini amat penting bagi mempercepatkan pembangunan wilayah Sabah. Dengan adanya pelaksanaan 40% kutipan cukai, hak Sabah yang memang termaktub dalam perlembagaan dan telah dipersetujui oleh pemimpin-pemimpin yang mengasaskan penubuhan negara Malaysia, suara rakyat memohon, biarpun ada perbincangan dengan Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri Sabah bahawa pelaksanaan ini dimuktamadkan selepas 2029. Dan sekarang ini diganti dengan pemberian khas 600 juta pada tahun ini sehingga 2029. Namun ianya masih belum memperlihatkan kesan yang positif dan ketara untuk pembangunan negeri Sabah. Sebab itu ada asasnya rayuan rakyat Sabah supaya pelaksanaan 40% ini dapat disegerakan bagi mengimbangi pembangunan Sabah yang agak tertinggal berbanding dengan Semenanjung dan juga wilayah jiran kami yaitu Sarawak. Datuk Yang Dipertua, ini merupakan sesuatu perkara yang pada kami wakil-wakil daerah Sabah amat berat untuk diketengahkan. Tapi ini merupakan tanggungjawab kami untuk membawa perkara ini di Dewan Yang Mulia ini supaya perkara ini tidak lagi ditarik oleh pihak Kerajaan Persekutuan
malah dapat dilaksanakan dalam masa yang terdekat ataupun ya dalam budget tahun depan, sekurang-kurangnya rakyat Sabah mempunyai kelegaan untuk melihat bahwa pembangunan di Sabah selari dengan pembangunan di Semenanjung dan juga wilayah-wilayah rakan kita Sarawak. Datuk Yang Dipertua, akhirnya saya menyeru agar kita perlu memastikan bahwa semua peruntukan ini dilaksanakan dengan penuh integriti dan ketulusan di semua peringkat pelaksanaan. Saya amat yakin melalui 9 tingkat utama yang diperkenalkan di dalam budget ini dan berpaksikan kepada 3 tonggak ekonomi madani, budget yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun ini akan berjaya dan mensejahterakan rakyat Malaysia tanpa mengabaikan wilayah Sabah, khususnya daerah Kota Marudu. Jadi, Datuk Yang Dipertua, akhir sekali saya menyuruh kepada rakan-rakan, sama ada di peringkat ahli parlimen, di peringkat kementerian, di peringkat pelaksanaan, pegawai-pegawai pelaksanaan, di peringkat daerah-daerah, kita gembelingkan tenaga untuk memastikan budget 2026 berjaya untuk mensejahterakan rakyat Malaysia, khususnya negeri Sabah dan juga Kota Marudu. Sekian, Kota Marudu mohon menyokong. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Kota Marudu.